Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan membincangkan jawapan latihan yang telah diberi dalam buku Praktis Topik tahun 5. Kita tengok muka surat 18. Soalan nombor 2. Diberi rajah 2 kotak kaca P dan kotak kaca Q. Soalan 2A. Apakah yang akan berlaku kepada saiz rumput dan cendawan selepas 2 hari? A1 jawapannya, saiz rumput akan berkurang. A2, tiada perubahan, iaitu cendawan tiada perubahan. Soalan 2B, berikan satu sebab bagi pemerhatian kamu di 2A. Saiz rumput akan berkurang kerana ulat beluncas makan rumput. Cendawan tiada perubahan kerana ulat beluncas tidak makan cendawan. Seterusnya soalan 2C, nyatakan pembeli ubah dimanipulasi. Jawapannya ialah jenis tumbuhan. Kita tengok dalam rajah 2, jenis tumbuhan berbeza. Rumput, cendawan. Itulah jawapan pembeli ubah dimanipulasi, iaitu maklumat yang berbeza atau berubah semasa penyiasatan. Baik, soalan 2D. Ramalkan apa yang akan berlaku kepada beluncas jika tumbuhan yang menjadi makanan beluncas telah pupus. Jawapannya, beluncas akan pupus. Kita guna perkataan akan untuk soalan meramal. Soalan 2E, Aziz menggantikan beluncas dalam kotak Q dengan seekor tikus. Keesokan harinya, tikus itu dijumpai telah mati. Mengapa? Ini soalan inference. Kita tengok balik rajah 2 kotak Q. Di sini tumbuhannya ialah cendawan. Beluncas tidak makan cendawan. Dan tikus juga telah mati. Mengapa? Jawapannya, tikus mati kerana, ini soalan inference, jawapan inference, kerana makan cendawan yang beracun. Sesetengah cendawan mempunyai ciri-ciri beracun untuk melindungi diri daripada musuh. Seterusnya, muka surat 19. Soalan pilihan jawapan ataupun soalan objektif. Nombor 1. Rajah 1 menunjukkan 2 aktiviti manusia. Tajuk telah diberi sumber tenaga. Soalannya, antara sumber tenaga berikut yang manakah diperlukan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di atas? Sumber tenaga ialah makanan kerana makanan memberi tenaga. Soalan nombor 2. Kipas mainan. Soalannya, antara sumber tenaga berikut yang manakah digunakan untuk memutarkan kipas mainan itu? Jawapannya B, sumber tenaga angin. Nombor 3, antara aktiviti berikut yang manakah melibatkan perubahan tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan bermula daripada tenaga yang disimpan, kemudian barulah berubah kepada tenaga yang lain. Jawapannya C, meregang spring. Soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan sedang menyalakan lampu. Soalannya, antara sumber tenaga berikut yang manakah menyebabkan lampu itu menyala? Jawapannya B, tenaga elektrik. Soalan nombor 5, tajuk diberi perubahan bentuk tenaga. Rajah 4, sebuah streka. Soalannya, apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku di dalam alat itu? Jawapannya B, tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Anak panah bermaksud berubah kepada. Seterusnya, surat 20, soalan nombor 6, ada 4 aktiviti yang berbeza. Soalannya, antara yang berikut, yang manakah melibatkan perubahan tenaga daripada tenaga kimia pada tenaga cahaya dan tenaga haba? Jawapannya adalah C, iaitu gambar menunjukkan aktiviti menyalakan lilin. Soalan nombor 7, perubahan bentuk tenaga daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik
Tenaga kinetik berubah kepada tenaga haba. Apakah aktiviti itu? Iaitu berlari. Tenaga kimia daripada sumber tenaga makanan. Soalan nombor 8. Rajah 6 menunjukkan sebuah televisyen. Soalan dia, apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila alat itu berfungsi? Jawapannya ialah B. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Soalan nombor 9. Rajah 7 menunjukkan 4 sumber tenaga. Soalannya, antara sumber tenaga berikut yang manakah sumber tenaga yang boleh dibarui? Jawapannya ialah D. Iaitu sumber tenaga R daripada cahaya matahari dan S daripada sumber tenaga angin. Nombor 10. Pengelasan sumber tenaga. M. Tenaga yang boleh dibarui. N. Tenaga yang tidak boleh dibarui. Jawapannya ialah D. Soalan nombor 11. Yang manakah menerangkan tentang sumber tenaga itu? Jawapannya B. Wujud sepanjang masa. Iaitu tenaga solar daripada matahari sentiasa ada. Soalan nombor 12. Tajuk diberi sumber tenaga tidak boleh dibarui. Soalannya, antara sumber tenaga berikut yang manakah tidak boleh dibarui? Jawapannya ialah D. Bahan api fosil. Soalan nombor 13. Maklumat di bawah adalah tentang sumber tenaga P. Jawapannya ialah D. Petroleum daripada bahan api fosil. Nombor 14. Tajuk berhemah menggunakan tenaga. Soalannya, antara aktiviti berikut yang manakah boleh membantu untuk menjimatkan sumber tenaga? Jawapannya A. Mematikan semua suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Soalan nombor 15. Maklumat yang berikut menunjukkan sebahagian daripada kempen yang dijalankan oleh kerajaan. Gunakan kenderaan awam, tingkatkan amalan berkongsi kereta. Soalannya, apakah tujuan kempen tersebut? Jawapannya adalah A. Untuk menjimatkan penggunaan petrol. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi